Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma tamim bil khair. Allahumma tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi kenikmatan untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memberi kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita pada hari ini. Jadi pertamanya saya memperkenalkan diri, iaitu nama Khairul Anwar bin Rosli, Guru Takmir Jajahan Pasir Putih. Terima kasih kepada Imam 1 dan Imam 2 dan juga PPMJ kerana sudi menjemput saya untuk mengadakan kuliah online pada hari ini. Jadi kitab kita pada hari ini iaitu kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Haji Sa'id bin Haji Ibrahim, bekas Mufti Negeri Sabah. Dalam perbincangan pada hari ini kita lihat berkenaan dengan fasal yang ke-10, muka surat 97, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala ini adalah iman yang paling utama dan paling asas dalam kehidupan manusia, yang mana ia termasuk dalam rukun iman 6 perkara. Maksudnya dalam rukun iman 6 perkara itu, maka beriman kepada Allah Ta'ala itulah perkara yang paling utama. Nombor 1, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang seterusnya akan lahirlah, iaitu beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali disentuh oleh Al-Quran yang menjadi sumber asas dalam ajaran Islam, iaitu Al-Quran banyak menegaskan tentang adanya Allah Ta'ala dan juga menerangkan ajaran Islam mengenai ketuhanan, yakni bagaimana corak dan bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan kepada Allah Ta'ala ini bererti kita mempercayai Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu esa dan tidak ada Tuhan yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya kalau wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Allahus samad. Allah Ta'ala tempat segala makhluk bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Jadi jelas kepada kita
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dengan kita mengenal Allah Taala yang kita sebut sebagai ma'rifatullah. Oleh sebab itulah tiap-tiap orang Islam yang mukallaf wajib mengenal Allah Taala yang mencipta seluruh alam ini. Jadi mengenal Allah Taala bukanlah kita mengenal ain zat Allah Taala ataupun rupa bentuk zat Allah Taala, tetapi kita kenal Allah Taala melalui sifat-sifatnya dan juga ciptaan-ciptaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Maksudnya berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah Taala dan jangan sekali-kali kamu fikir berkenaan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Said Sabiq dia sebut dalam kitab Akidah Islam, beriman kepada Allah Ta'ala ataupun mengenal Allah Ta'ala ini melalui dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan akal fikiran dan juga memerhati ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang beraneka ragam dan juga beraneka jenis dalam hidup kita. Maksudnya kita gunakan, kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita lihat binatang-binatang yang hidup di atas muka bumi ini, maka kita akan merasai kewujudan dan juga kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita beriman kepada Allah Taala dengan kita memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifatnya. Maksudnya kita mempercayai asma Allah Taala, nama-nama Allah Taala yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang sempurna, yang suci daripada segala sifat kekurangan dan juga kebinasaan. Oleh sebab itulah dalam kita ma'rifatullah, kita kenal Allah Ta'ala, dia ada 3 ciri. Yang pertama, kita kena i'tiqadkan secara putus ataupun secara jazam dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal dan tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT. Dan i'tikad yang jazam ini ialah i'tikad secara teguh, secara kuat. Kita panggil kemah keming. Kita pegang dalam hati kita tanpa ada keraguan. Maksudnya tak boleh ada keraguan dalam hati kita berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Maksudnya sesungguhnya orang yang beriman ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Yang kedua, di antara ciri ma'rifatullah ialah kita mestilah bertepatan dengan yang hak ataupun benar. Apa yang kita pegang mestilah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Inilah yang dikata sebagai pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mestilah dengan dalil yang kukuh dan kuat, iaitu dalil daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah yang kita sebut sebagai dalil nakli ataupun dalil akli, iaitu dalil daripada akal. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala iaitu beriman dengan kewujudan Allah, yang mana merupakan hubungan kuat dan pertalian yang kukuh di antara Khalik dengan makhluk, iaitu di antara Allah dengan manusia. Maksud kita beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala ini, dia ada hubungan yang kuat ataupun merupakan pertalian yang sangat kukuh di antara Khalik, yakni Allah Ta'ala dengan makhluk ataupun dengan manusia. Oleh sebab itulah dalam keadaan kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah bila mana kita solat 5 waktu sehari semalam, kita semaya,
maka itulah adalah pertalian kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita sebagai makhluk dia dan Allah Ta'ala sebagai Khalik. Maka bila mana kita melaksanakan ibadat, maka kita kena rasa kewujudan Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah bila mana kita buat ibadat, maka kita kena ada ihsan dalam ibadat yang kita buat. Apa yang dimaksudkan dengan ihsan? Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya engkau sembah Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Inilah mesti ada dalam kehidupan kita. Kita kena rasa dalam ibadat yang kita buat bahawa kita kena menghadirkan hati kita dalam semaya, rasa Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita buat dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Barulah ibadat yang kita buat tadi akan lahir rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana manusia adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia di alam dunia ini. Sedang semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia adalah hati. Dan semulia-mulia sifat yang ada di dalam hati itu adalah keimanan. Jadi manusia ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Maksudnya Allah Ta'ala ni jadikan manusia ni merupakan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala dan semulia-mulia makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi dalam semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia pula kita sebut sebagai hati. Dalam tubuh manusia ni Allah Ta'ala jadikan ada hati. Hati ini adalah satu benda yang paling mulia Allah Ta'ala jadikan dalam tubuh manusia. Cuma hati ini sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada seketul daging. Apabila baik daging tersebut, maka baiklah jasad. Dan sekiranya rosak daging tersebut, maka rosaklah jasad. Seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah yang dinamakan sebagai hati. Jadi hati ni, apabila hati kita baik, maka akan menyebabkan segala tubuh badan kita, perilaku kita, akhlak kita menjadi baik. Kita akan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, kita akan sentiasa patuh pada perintah Allah Ta'ala dan juga menjauhi larangannya. Tapi sekiranya hati kita rosak, maka akan rosak jugalah tubuh badan kita. Maksudnya hati kita rosak, maka segala akhlak kita, perilaku kita, ibadat kita juga akan menjadi rosak. Jadi sebab itulah hati ni dikenali sebagai raja. Raja yang duduk dalam tubuh badan kita. Maka sekiranya hati tak baik, maka anggota tubuh badan lain yang menjadi rakyat akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita rosak, maka akan rosak jugalah akhlak kita, perilaku kita yang akan keluar ataupun yang akan dilakukan oleh anggota tubuh badan kita. Oleh sebab itulah kita kena jaga hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita menjadi mati ataupun hati kita menjadi rosak. Dan semulia-mulia sifat yang ada di dalam hati itu adalah keimanan. Maksudnya apa yang ada di dalam hati itu yang paling mulia pula ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah wajib setiap orang Islam memelihara kesucian hatinya. Kerana hati terletak segala punca dan sumber segala sesuatu. Dan hati juga adalah pusat keimanan
dan keyakinan kepada Allah Ta'ala yang sangat kuat. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan luruh iman seseorang hamba itu sehingga hatinya luruh. Oleh sebab itulah bila mana orang yang mana melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia tak boleh kata bahawa hati dia baik, hati dia juru. Sedangkan apa yang dia buat itu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ataupun ada orang yang mana tidak menutup aurat, tiba-tiba dikata bahawa tak apa asalkan hati baik. Hati tak nak kau orang. Jadi jelas kepada kita tidak cukup kalau kita kata hati kita baik sedangkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Jadi iman yang sempurna ini, iman yang lurus bagi seseorang hamba ini apabila hati dia lurus, hati dia baik, maka akan jadilah orang-orang ataupun hamba Allah Ta'ala yang baik. Keimanan itu bukanlah hanya semata-mata ucapan yang keluar dari mulut seseorang itu sahaja. Jadi tidak cukup sebenarnya keimanan kepada Allah Ta'ala dengan kita kata kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita kata kita beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dalam pada masa yang sama kita melanggar hukum hakam Allah SWT. Kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala, kita tidak ikut perintah Allah Ta'ala, maka tidak cukup keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan semata-mata di mulut sahaja. Sebab tu bila kita tanya manusia hari ini, kalau kita tanya sama ada dia nak masuk syurga ataupun neraka, nescaya dia akan pilih syurga. Dia akan pilih syurga walaupun pada dasarnya dia sentiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keimanan yang sebenarnya adalah merupakan akidah atau kepercayaan yang timbul dari hati seseorang tadi yang didorong oleh perasaan cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari segala yang dicintai dan dikasihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi, keimanan yang sebenar ialah kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala yang timbul dalam hati kita dengan didorong oleh perasaan cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab bila mana kita kata kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita akan melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itulah tanda cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak cukup dengan kita kata kita beriman sedangkan kita masih lagi tidak melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cinta dan kasih terhadap Allah Taala itu hendaklah lebih daripada segala yang dicintai dan dikasihi atas dunia, sebagaimana firman Allah Taala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surah At-Taubah ayat 24. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksaannya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi jelas kepada kita dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahawa jangan sekali-kali harta ataupun apa yang ada kepada kita atas dunia ini
sama ada keluarga kita, harta benda kita, perniagaan kita, jangan menjadi lebih kita suka berbanding dengan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita lihat ramai manusia ini mengatakan cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Tapi pada masa yang sama, dia tidak menterjemahkan rasa cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah jelas kepada kita, dengan kita tidak menterjemahkan dalam kehidupan kita rasa cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kita ni termasuk di kalangan hamba-hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata kita cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, maka dalam kehidupan kita mesti ada masa kita dengan Al-Quran. Maksudnya ada masa kita sehari-hari yang Allah Ta'ala bagi 24 jam sehari, ada masa kita baca Quran. Ni kita kata kita cinta, kasih pada Allah Ta'ala, tiba-tiba dalam sehari 24 jam Allah Ta'ala bagi, tak ada masa kita nak baca Quran. Ni jelas kepada kita, kita masih lagi belum mencapai tahap cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala. Lepas tu, bila mana kita kata kita cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala, pada masa yang sama kita malah untuk mengimarahkan rumah Allah Ta'ala, malah untuk hadir ke masjid melaksanakan solat berjemaah. Sedangkan rumah Allah Ta'ala itu yang ada di atas muka bumi ini adalah masjid ataupun tempat solat. Itu adalah rumah Allah Ta'ala. Maka bila mana kita kata kita cinta dan kasih pada Allah Ta'ala, maka kita kena sentiasa menjadi manusia yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita ni termasuk dalam golongan manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, qalilam ma tashkurun, amat sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam keimanan kepada Allah Ta'ala, maka beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala ialah kita mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam dan juga pasti secara tetap bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dan mengiktikadkan juga bahawa Allah yang mengurus dan mentadbir alam ini. Jadi kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan alam ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhan kamu yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Surah Al-A'raf ayat 54. Jadi Allah Ta'ala ni menjadikan alam ini, menjadikan sistem yang ada di dalamnya, menjadikan malam dan siang silih berganti, meneruskan ataupun berlakunya peredaran bumi sentiasa berputar mengikut paksinya. Ini semuanya menunjukkan bukti kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu Taala yang mentadbir dan mengurus secara mutlak alam ini. Maksudnya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala yang mengurus alam ini. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Sekiranya ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, ataupun ada dua Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, nescaya akan rosak binasa langit dengan bumi. Yang kedua, dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena mengiktikadkan Allah Ta'ala berhak dipuji, dan dialah yang layak menerima pujian dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maksudnya bila mana kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena sentiasa memuji Allah SWT setiap masa. Yang seterusnya, dalam beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena mengiktikadkan bahawa petunjuk Allah Ta'ala sebenar-benar petunjuk.
yakni orang yang beriman wajib menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dan menjunjung titah perintahnya. Jadi jelas kepada kita, segala apa yang kita buat hari ini, sekiranya itu kebaikan yang kita buat, maka itu adalah petunjuk dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Maksudnya kita boleh baca Al-Quran, kita boleh hadir kuliah ilmu, kita boleh sembahyang secara berjemaah di masjid, kita boleh bersedekah, maka itu semua adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita melakukan kebaikan dan juga melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya ibadat yang kita buat, jangan sekali-kali kita kata bahawa dengan apa yang kita ada, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan yang kita ada. Sedangkan hakikat yang sebenar, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Maksudnya sekiranya kita tidur malam, apabila kita dapat bangun sembahyang tahajud, maka itulah hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk melakukan ibadat sunat. Sekiranya kita tidur pada waktu malam dan kita dapat bangun untuk sembahyang subuh berjamaah di masjid, maka itulah yang dinamakan sebagai hidayah daripada Allah Ta'ala untuk kita sama-sama hadir melaksanakan solat berjemaah di masjid. Jadi hidayah itu datang daripada Allah Ta'ala. Dan bagaimana cara kita untuk mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala? Maka kita kena cari tempat-tempat ataupun sumber-sumber yang boleh memberikan hidayah kepada kita. Antaranya sumber-sumber hidayah yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, yang pertamanya ialah dengan kita sentiasa membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah sumber hidayah kepada manusia. Yang kedua, kita kena sentiasa mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Sebab di dalam rumah Allah Ta'ala akan turunnya hidayah daripada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang ketiga, kita kena sentiasa melazimi kuliah-kuliah ilmu. Sebab dalam kuliah ilmu itulah akan turunnya hidayah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka carilah tempat-tempat yang mana turunnya hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita hidup dalam keadaan kita rajin untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka kita kena menempatkan diri kita sama ada baca Al-Quran ataupun sentiasa hadir dalam kuliah ilmu ataupun sentiasa berada di masjid untuk solat berjamaah. Maka di situlah kita akan mendapat hidayah dan juga rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang seterusnya, dalam beriman kepada Allah Ta'ala, kita kena mengiktikadkan bahawa ibadat-ibadat yang kita kerjakan adalah semata-mata kerana Allah dan secara ikhlas selaku orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surah Al-An'am ayat 162. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sebab itulah bila mana kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala, maka kita kena ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itu disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, syarat sah ibadat ataupun syarat diterima ibadat kita, dia ada dua perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama iaitu ikhlas niat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dua perkara ni cukup penting kepada kita untuk kita jaga, supaya ibadat yang kita buat seharian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita buat ibadat sehari-hari tetapi tidak ada keikhlasan kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadat yang kita buat. Dan sekiranya kalau kita buat ibadat ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala tetapi tidak bertepatan dengan sunnah Rasul, tidak bertepatan dengan sunnah Rasul, tidak mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadat yang kita buat pun
tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maksudnya tak boleh kalau kita nak semaya, kita ikut cara kita, rasa kita suka. Maksudnya kalau kita rajin semaya gak, kita buat semaya zuhur 5 rakaat contohnya. Semaya subuh 3 rakaat. Kalau malah buat 1 rakaat contohnya. Tidak boleh. Sebab tidak bertepatan dengan sunnah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah iaitu sembahyang mestilah mengikut apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul. Iaitu semaya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat dan subuh 2 rakaat. Itu jelas kepada kita untuk kita jaga dan untuk kita ikut dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, mestilah kita ikhlaskan niat kita dalam ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang seterusnya dalam beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala yang memberi pertolongan kepada semua makhluk di alam ini dalam semua perkara. Tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya dalam kehidupan kita hari ini, maka kita memerlukan pertolongan daripada Allah Ta'ala, dan dialah Tuhan yang sentiasa memberi pertolongan. Sebagaimana apa yang kita baca di dalam semaya kita, dalam surah Al-Fatihah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan kepada engkau jua tempat kami meminta pertolongan. Jadi jelas kepada kita bahawa dalam beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala? Maka kita kena sentiasa melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Barulah kita akan sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, dalam kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala Tuhan kita, kita yakin Allah Ta'ala itu wujud, maka kita kena mengiktikadkan bahawa setiap orang yang beriman hendaklah berdoa, memohon sesuatu hajat hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada yang lain daripadanya, dan kepada Allah Ta'ala tempat orang yang beriman berdoa memohon supaya hajat mereka itu termakbul. Jadi bagi kita orang yang beriman, maka kita kena sentiasa berdoa. Berdoa memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab kita ni makhluk yang sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas tadi Allah Ta'ala sebut Allahus Samad. Allah tempat segala makhluk bergantung. Jadi bila mana kita tahu bahawa doa sahaja adalah merupakan satu cara untuk kita mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala, ataupun untuk kita diperkenankan segala hajat kita, maka kita jangan sekali-kali meninggalkan doa. Kadang-kadang kita hari ini sebab sibuk, kita tidak sempat untuk berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita lalai dalam keadaan kita nak untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya lepas kita semaya, maka kita kena tadah tangan berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang kita lepas semaya sebab sibuk terlajak, sebab banyak urusan dunia yang kita nak kejar, maka kita tidak sempat untuk tadah tangan berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Sedangkan itulah sahaja tempat ataupun satu waktu, satu masa yang mana Allah Ta'ala menjanjikan bahawa Allah Ta'ala akan makbulkan doa-doa orang yang berdoa apabila dia selesai melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyaklah tempat-tempat yang mana kalau kita lihat adanya waktu-waktu yang kita panggil sebagai mustajab doa. Waktu mustajab doa ni waktu yang mana kalau kita berdoa, Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Antaranya disebut bahawa apabila waktu turunnya hujan. Turunnya hujan tu jangan kita panggil mengeluh. Bila turun hujan kita kata Allah, turun pula hujan. Soalnya kita tidak berpuas hati dengan apa yang mana Allah Ta'ala bagi kepada kita.
Sedangkan hujan yang turun itu merupakan rahmat daripada Allah Ta'ala, dan hujan yang turun itu merupakan satu waktu yang dikenali sebagai mustajab doa. Maka apabila turunnya hujan, maka kita kena tadah tangan, berdoa, minta dengan Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan segala apa yang kita hajat. Yang kedua, disebut bahawa antara waktu mustajab doa ialah di antara azan dan iqamah. Maksudnya di antara azan dan iqamah yang mana ramai di kalangan kita tidak ambil peluang untuk berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah jangan sekali-kali kita tidak melaksanakan solat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Sebab di antara perkara penting bila mana kita sembahyang, maka kita laksanakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah, supaya bila mana kita semaya sunat qabliyah itu, lepas kita sembahyang, kita dapat berdoa minta dengan Allah Ta'ala. Sebab bila mana kita tidak sembahyang sunat qabliyah, maka tidak ada masa untuk kita berdoa. Memang tidak akan ada masa untuk kita tadah tangan berdoa minta dengan Allah Ta'ala kalau kita tidak semaya sunat qabliyah. Jadi solat sunat qabliyah itu merupakan satu cara untuk kita berdoa minta dengan Allah SWT supaya diperkenankan segala doa. Firman Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan berendah diri dan dengan suara perlahan-lahan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam keadaan kita berdoa, dia ada adab berdoa kepada Allah Ta'ala. Tidak perlu kita berdoa dengan suara yang kuat, tapi cukup dengan kita rasa kita ni sebagai hamba kepada Allah Ta'ala, kita merintih, kita merayu dengan suara yang perlahan, dengan suara yang rendah, merayu kepada Allah Ta'ala supaya diperkenankan akan segala permintaan-permintaan kita. Jadi berdoa secara yang melampaui batas itu ialah menghalakan permohonan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, atau memohon sesuatu perkara yang tidak sepatutnya atau tidak menurut undang-undang peraturan Tuhan bagi menghasilkan sesuatu perkara yang dimohon tadi. Maksudnya dalam keadaan kita berdoa, jangan kita melampaui batas dengan kita menghalakan permohonan kita selain daripada Allah Ta'ala. Dan juga kita minta sesuatu yang tidak sepatutnya, sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Contohnya, nak tikai nombor ekor, tiba-tiba buat semaya hajat, minta doa dengan Allah Ta'ala. Itu salah di sisi syarak. Dan Allah Ta'ala tidak akan perkenankan segala permintaan kita. Jadi cukup kepada kita beberapa perkara yang kita boleh fahami berkenaan dengan beriman kepada Allah Ta'ala yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita, yang mana secara rumusannya dalam keadaan kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka kita kena yakin kewujudan Allah Ta'ala yang mencipta alam ini. Yang kedua, kita kena sentiasa memuji Allah Ta'ala setiap masa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita kena yakin segala petunjuk itu petunjuk yang datang daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, kita kena sentiasa buat ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala secara ikhlas. Yang kelima, kita kena sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala setiap masa dalam kehidupan kita. Dan yang keenam, kita kena sentiasa berdoa memohon sesuatu hajat semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jelas kepada kita untuk kita fahami dan untuk kita mengambil pengajaran dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita berpegang bahawa kita beriman kepada Allah Ta'ala dalam rukun iman 6 perkara. Aqul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.